Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan tahun ini. Marilah kita ucapkan syukur kerana keberadaan kita khususnya pada bulan Ramadan ini merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Khususnya nikmat untuk kita beroleh pahala sepanjang ibadah yang kita lakukan dalam tempoh bulan Ramadan ini. Dalam satu hadis Nabi SAW yang kita petik daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jal, illa as-sawma fa innahu li wa aina ajzi bihi yada'u syahwatuhu wa ta'amahu min ajli. Sehinggalah habis hadis ini. Hadis ini bermaksud yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap daripada amalan anak Adam itu digandakan dengan 10 kali ganda sehinggalah sampailah kepada sab'i mi'ati di'afan, sehinggalah 700 gandaan. Lalu dalam hadis ni disebutkan qala Allahu azza wa jal, Allah Taala berfirman yang mana illa shaum, kecuali puasa. Nabi kata fa innahu li wa aina ajzi bihi. Allah Taala sebut dalam hadis ni, dikata sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seseorang hamba itu meninggalkan syahwatnya, nafsunya dan juga makannya kerana aku. Ini dalam hadis qudsi. Hadis ni adalah hadis yang sahih yang kita petik pada Sahih Muslim. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kenapa Allah Taala dalam hadis ni menyebutkan tentang puasa, lalu membezakan puasa itu dengan ibadah yang lain, dan kenapa ibadah puasa, pahala ibadah puasa ini bersifat misteri, dalam erti kata tidak ditentukan jumlah yang khusus. Dalam kita membincangkan hadis ini, saya boleh bawakan beberapa pandangan. Ada 3 pandangan secara umumnya yang mana kita petik dalam pandangan daripada Ibn Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Pandangan pertama, dikata kenapa Allah Ta'ala tentukan pahala puasa ini, tidak menentukan pahala puasa ini secara langsung kecuali diganjarkan pahalanya oleh Allah Ta'ala sahaja. Yang pertama disebabkan puasa itu disebutkan sebagai puasa itu adalah sabar. Puasa itu adalah sabar. Dia ada hubung kait dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, iaitu Allah Taala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Dalam erti kata, bersabar itu pahalanya tidak ada satu batas yang khusus yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi puasa itu sebenarnya termasuk dalam proses kita bersabar. Lalu dikatakan dalam dan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, dia kata amalan puasa ini terkecuali daripada amal-amal yang dilipat gandakan. Yang mana kita faham pada hadis itu dikatakan bahawa satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala, dan sehingga boleh sampai menjadi 700 gandaan. Tapi puasa, dia kata Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi itu, dia kata wa ana ajzibi, aku yang akan tentukan. Jadi dalam konteks ini dia kata amalan puasa terkecuali pada amal-amal yang lipat gandakan. Semua amalan yang lain dijanjikan dengan satu gandaan 10 kali ganda sehinggalah 700 kali ganda kecuali puasa sahaja. Sesungguhnya pahala puasa tidaklah dibataskan gandaan pahalanya, bahkan Allah Ta'ala yang akan menentukan gandaan tanpa sebarang batasan. Dalam arti kata dia ada hubung kait dengan puasa itu mendidik kita untuk bersabar. Okey, dalam ibadah puasa terdapat yang disebutkan kesabaran. Bagaimana dikatakan puasa itu sabar?
Puasa itu sabar disebabkan kesabaran kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Taala. Sabar dalam menghadapi perkara yang Allah haramkan ke atas orang yang berpuasa, seperti menjaga nafsu kita, bersabar dengan apa yang menimpa, seperti bersabar daripada perkara yang dilarang seperti makan, minum dan sebagainya lagi yang termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Jadi kita bersabar dalam hal tersebut. Jadi dalam konteks ini juga dikata disebabkan itulah kesabaran yang kita lakukan sepanjang proses bulan puasa tersebut, sepanjang kita berpuasa dalam tempoh satu hari sebagai contohnya, maka disebabkan kesabaran mentaati perintah Allah Ta'ala satu, kemudian bersabar dalam menahan diri kita daripada melakukan amalan yang dilarang dan juga yang boleh membatalkan puasa, dan juga bersabar dalam menunaikan satu tuntutan yang sangat besar di samping dengan mengerjakan amalan-amalan yang lain. Maka dalam konteks itulah disebabkan dikata boleh jadi puasa itu ditentukan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Taala. Muslimat, pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang pertama, dikaitkan dengan puasa dan sabar. Sebab itulah dia ada ganjaran yang berlipat ganda. Dan yang kedua, ada pandangan yang kedua, dia kata, puasa ini ialah ibadah rahsia seorang hamba dengan Tuhannya. Ini pun kita boleh lihat juga kepada diri kita. Sebab kita rasa kalau dalam bulan puasa ni, ramai je orang berpuasa. Tapi puasa dia macam mana? Itu kalau nak dikata bagaimana keadaan puasa seseorang itu, dia bergantung sepenuhnya pada diri individu. Ada orang yang boleh tahan lapar dan dahaga, tapi pandangan dia tak ditahan. Dia still tengok benda-benda yang tak baik. Ataupun dia kata dia still berpuasa tak makan dan minum, tapi mulutnya kata orang sana, kata orang sini, merendahkan orang. Jadi still dalam konteks ni, puasa zahirnya mungkin boleh tahan lapar dan dahaga, tapi dari segi batinnya bagaimana? Itu yang dikatakan bahawa ia ada hubungan rahsia dengan Allah Ta'ala. Bahkan bila orang tu berpuasa sepenuhnya, kalau dia nak makan senyap-senyap pun tidak ada masalah. Sebab orang tak tahu pun, sebab dia memandangkan bulan Ramadan. Contohlah kita katakan geng plastik hitam kan. Dia boleh pergi beli, kemudian dia boleh balik, dia makan senyap-senyap, dia kenyang, kemudian depan orang dia kata dia puasa. Tidak ada masalah, segi zahir semua makhluk. Tapi dia adalah, kalau bagi orang yang betul-betul menjaga, kita tahu bahawa dia menjaga itu hak dia dengan Allah SWT, hubungan langsung dengan Allah SWT. Sebab itu dia kata, puasa ini adalah satu rahsia seorang hambanya dengan Tuhannya. Sebab itu boleh dikaitkan juga, Allah Ta'ala bila nak bagi ganjaran itu berdasarkan kepada kerahsiaan yang kita jaga dengan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia kata, pahala puasa ini tidak terhapus sebagai kafarah dosa. Ini dia ada sebut, dia kata, fal istisna'u ya'udu ila takfir bil amal. Pengecualian puasa daripada ibadah-ibadah lain adalah berbalik kepada persoalan kafarah kepada dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kita fahamkan dalam satu keterangan yang disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, dia kata, ya Abu Muhammad, ni ada seorang lelaki tanya kepada Sufyan bin Uyainah, dia kata, ya Abu Muhammad, fi ma yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wajal, kullu amali ibnu Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ajnabihi. Lalu dia kata, wahai Abu Muhammad, terangkan kepada aku tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata setiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia milik aku dan aku yang akan membalaskan. Okay, dalam hal ini Imam Ibn Uyainah menjawab, dia kata ini merupakan satu hadis yang paling pemurah. Dia kata ajwadal hadis wa ahkamuha. Hadis yang paling pemurah yang dan dalam isi berkaitan dengan isi kandungan dan hukum-hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Dia kata, idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu azza wajal abdah. Apabila hari kiamat nanti, setiap hamba tu akan dihitung setiap amalnya. Setiap hamba tu akan dihitung segala amalnya. Yu'addi ma alaihi minal mazalim min sa'iri amalihi hatta la yabqa illa saumu. Dia kata Allah Ta'ala akan menghisap kezaliman yang dihukum kepada semua oleh pelakunya tersebut. Dalam kata diberikan perhitungan terhadap kezaliman, kejahatan semua dibalas, kecuali satu sahaja, puasa. Lalu Allah Ta'ala akan bertolak ansur dengan pahala puasa yang berbaki pada kezaliman tersebut. Lalu pelaku kezaliman itu dimasukkan ke dalam puasa kerana dia masih berpuasa. Puasa itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai satu kesimpulan yang kita boleh ambil, yang kita faham daripada hadis yang saya bacakan tadi itu, yang pertama, puasa ini ialah ibadah istimewa yang dikhususkan
secara khusus kepada hamba-hambanya daripada Allah SWT, yang mana pada bulan Ramadan ini kita dituntut untuk berpuasa penuh segenap 1 bulan. Yang kedua, ganjaran puasa ni datang terus direct daripada Allah SWT dan tidak diletakkan satu kayu ukur yang khusus sehingga kita katakan tidak boleh pakai kayu ukur yang dikatakan satu kebaikan dibalas dengan 10 dan boleh sampai 700. Tapi kemungkinan kita faham daripada hadis ini yang mana pahala puasa itu boleh menjangkau lebih daripada itu, yang mana Allah Ta'ala sahaja yang akan tentukan kadarnya. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah puasa bermaksud kita mendidik diri kita untuk terus bersabar. Bersabar dengan tuntutan kewajipan, bersabar untuk menahan diri pada melakukan perkara yang membatalkan puasa, dan juga bersabar menahan hawa nafsu kita pada bulan puasa tersebut. Dan yang terakhir ialah puasa ialah ibadah rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jagalah kerahsiaan tersebut kerana pasti kita akan dijanjikan dengan pahala yang berterusan dan pahala yang berganda daripada Allah Ta'ala. Jadi semoga apa yang saya jelaskan tadi dan apa yang kita fahami daripada hadis yang saya bacakan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Dan saya ucapkan akhir sekali, selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tingkatkanlah segala amal ibadah kita. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang dimasukkan oleh Ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 13, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang bertakwa apabila menyelesaikan ibadah puasa. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.